Ada dalam satu hadis Nabi SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, sesungguhnya Allah akan mengutuskan untuk umat ini setiap 100 tahun orang-orang yang akan memperbaharui agama ini daripada penyimpangan, daripada penyelewengan. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Maka kita makruf, kita tahu yang mana setiap 100 tahun Allah akan lahirkan satu mujaddid, yang mana mujaddid itu akan menjadi pemimpin kepada agama kita, menjadi tempat rujukan bagi para ulama dan para umat Islam di seluruh dunia ketika itu. Maka ada pendapat mengatakan mujaddid yang pertama yang Allah lahirkan adalah Saidina Umar Abdul Aziz, yang mana dia ada seorang raja, dia seorang khalifah, dia seorang yang alim, dia seorang yang soleh. Maka dia adalah mujaddid yang pertama. Ada juga yang bagi pandangan Abu Hanifah mujaddid yang seterusnya, ataupun Imam Syafi'i pun mujaddid yang seterusnya. Maka kita meyakini kerana itu diberitahu oleh Nabi SAW, setiap 100 tahun akan lahir mujaddid. Pendapat ulama mengatakan, adakah mujaddid ini seorang ataupun ramai? Ramai. Ulama memberi pandangan masing-masing. Antaranya Ibnu Hajar, kata Ibnu Hajar, tidak semestinya setiap 100 tahun itu akan munculnya seorang manusia yang reformasi, yang memberi pembaharuan. Kemungkinan perkara itu secara berkumpulan. Boleh jadi berkumpulan, kata Ibnu Hajar. Boleh tengok dalam Fathul Bari. Ada juga kata Ibnu Katsir, hadis ini meliputi setiap individu pada masa kini yang melaksanakan fardu kifayah, iaitu dengan menunaikan amanah-amanah ilmu. Boleh tengok dalam Bidayah wa Nihayah. Maka dekat sini kita boleh faham pandangan para ulama, mujaddid itu boleh jadi seorang ataupun boleh jadi berkumpulan. Ada juga yang mengatakan sesungguhnya mujaddid yang terakhir yang mana Allah akan lahirkan adalah Imam Mahdi. Sebab itulah sekarang viral pada tahun 2024 akan lahirnya mujaddid seterusnya. Berkemungkinan mujaddid itu adalah Imam Mahdi. Maka dari sudut pandangan kita sebagai orang yang belajar ilmu, bila mana kita belajar ilmu fitan, ilmu akhir zaman, jangan kita menyibukkan diri kita untuk belajar teori ini, untuk mengkaji bila Imam Mahdi keluar, dekat mana dia keluar, bila Dajjal keluar dan sebagainya. Kerana Nabi telah pun bagi tahu kepada kita, bahkan ulama pun telah memberi tahu kepada kita, yang mana tugas kita bukan untuk mengkaji teori, untuk belajar teori, tapi tugas kita untuk belajar ilmu agama, penuhi amal ibadah kita, pembaharui niat kita dan sebagainya. Bukan tugas kita untuk menyibukkan diri kita untuk tahu. Kerana kalau kita tahu pun Dajjal keluar bila, Imam Mahdi keluar bila, tapi tidak ada pembaharuan, tidak ada kebaikan dalam diri kita, tidak ada guna juga. Ada orang kata, Ustaz, saya nak tahu kerana saya nak persiapkan diri kita. Tak perlu tunggu Imam Mahdi keluar baru kita nak siapkan diri kita. Siapkan sekarang diri kita. Pergi cari ilmu, cari asatizah, mana-mana asatizah, mana-mana tuan guru, untuk tambahkan ilmu dalam diri kita. Kerana kita tak tahu bila Imam Mahdi keluar, kita tak tahu bila mana Dajjal keluar. Seandainya Imam Mahdi keluar, seandainya Dajjal telah pun keluar, kita telah pun siap diri kita untuk menghadapi tanda-tanda besar akhir zaman. Jadi betul, setiap 100 tahun akan keluar satu mujaddid. Cuma kita wallahu alam, siapakah mujaddid yang dimaksudkan oleh Nabi, yang dihantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana Nabi pun tak bagi tahu apakah sifat-sifat mujaddid, ciri-ciri mujaddid, seperti mana Nabi bagi tahu ciri-ciri Imam Mahdi dan sebagainya. Cuma sebab itulah saya kata ada riwayat mengatakan, banyak riwayat, cuma kebanyakan ulama mengatakan mujaddid pertama adalah Saidina Umar Abdul Aziz, yang mana dia adalah cucu kepada Saidina Umar bin Khattab.